السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syukur alhamdulillah dengan izin dan juga pertolongan daripada Allah menggerakkan hati-hati kita untuk duduk sebentar mendengar hadis tinggalan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بالطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن خطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر Silatul rajuli ahli waddi abih. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa makna hadis ni? Daripada Abdullah ibnu Umar, semoga mudah-mudahan Allah meradai dia dan ayahnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan dan kebajikan ialah menyambung hubungan dan berlaku baik kepada orang yang disayangi oleh bapaknya. Sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik kebajikan itu ialah kita menghubungkan hubungan persaudaraan ataupun mengeratkan hubungan dengan orang yang baik, bukan dengan kita, dengan bapa kita. Maksudnya dia kawan bapa kita, dia kawan mak kita ketika mungkin ibu ayah kita hidup, kemudian dia mati. Nabi kata, kamu nak buat baik kepada ibu ayah kamu tu dengan kamu berbuat baik kepada kawan mereka. Itu apa yang disebut oleh Abdullah ibnu Umar. Okey? Hadis yang kedua kalau kita tengok, hadis yang kedua ni kalau kita tengok, Abdullah bin Dinar, dia cerita satu hari Abdullah bin Umar
Siapa yang cerita? Abdullah bin Dinar. Dia cerita Abdullah ibnu Umar, yakni anak kepada Sayyidina Umar, bertemu dengan seorang lelaki, rajulan minal a'rab. Abdullah ibnu Umar ni jumpa satu orang Arab Badui. Laqiyahu bittariq Makkah, dalam perjalanan menuju ke Mekah. Fasallama alaih Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar memberi salam kepada Badui tadi ni, A'rab. Kalau A'rab, Arab kampung, Arab Badui. Arabi, Arab biasalah. Kalau kata Arabi, artinya Arab Badui, Arab kampung, Arab yang tuan-tuan duk tengok berpindah randah itulah, kan? Yang tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke ladang unta, yang duk bela unta, yang duduk di tengah-tengah padang pasir tu Badui. Badui. Maka Abdullah ibnu Umar ni bagi salam dekat lelaki tersebut. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Dia ajak naik di atas kaldai. Dia bagi naik di atas kaldai yang dia tunggang tu. Rakiba yarkabu, dia naik. Dia pelawar Badui itu naik sekali. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih. Bukan setakat itu saja, dia bagi imamah. Imamah, serban. Dia bagi serban kepada Badui tadi ni. Dahlah ajak naik kaldai, bagi serban pula. Layanan yang sangat hebat. First service, kan? Tip top. Bagus. Faqulna lahu aslahakallah. Abdullah bin Dinar bila tengok layanan yang diberikan oleh Abdullah ibnu Umar ni, dia macam pelik lah. Macam baik sangat. Layan tu bagus. Dia kata, innahumul a'rab. Depa ni Badui, orang kampung ya. Wahum yardawna bil yasir. Bagi sikit-sikit pun padan lah, seronok lah mereka ni, kan? Yang duk layan banyak-banyak pasal apa? Lebih kurang macam tu lah bahasa kita. Innahum yardawna bil yasir. Kita bagi sikit pun padan lah dengan mereka ni. Ni bagi naik unta, kaldai, bagi imamah serban, kan? Bagi macam-macam, layan elok-elok. Pasal apa? Faqala Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar kata, inna aba hadha kana wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bapa kawan ini kawan bapa aku. Dan Abdullah ibnu Umar kata bapa dia Umar bin Al-Khattab wuddan. Dia macam sayanglah, rapit dengan bapa kawan ni. Sebab itu aku layan dia. Sebab aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral bir silatur rajul ahla waddi abih. Kita ni kalau nak buat baik kepada bapa kita, kebaikan dan kebajikan yang terbaik kita nak teruskan, kita berbakti kepada bapa kita, kita kena pergi buat baik dengan orang yang baik dengan bapa kita, termasuk keluarga dia. Jadi kalau makna kata kalau dulu dia baik dengan bapa kita, dia mai jumpa kita, kita kena layan. Kita layan dia itu termasuk di dalam kebaikan kepada bapa kita. Dalam bahasa kita ni, kenang hubungan dia dengan bapa kita.
Jadi kita pun layan dia, kenal dia, kan? Sebab apa? Sebab mengenangkan hubungan dia dengan bapak kita, dan kita nak buat baik kat bapak kita dah tak boleh dah, dia dah mati, dah meninggal dah. Kita boleh balas dengan berbuat baik kepada orang yang dia baik. Nampak? Dia pergi kot tu. Jadi salah satu daripada cara untuk kita berbakti, yang ni tuan-tuan bolehlah, sebab itu kena kenalkan. Kena kenalkan kawan-kawan kita ni pada anak-anak kita, supaya nanti bila kita mati, mungkin anak-anak kita ni boleh bantu, tolong kawan-kawan kita ni. Sama kebaikan yang dia buat pada kawan-kawan kita ni, samalah juga kebaikan itu seperti dia berbakti kepada kita dalam keadaan kita sudah meninggal dunia. Nampak? Tapi masalahnya, mungkin yang berlaku pada dunia hari ni, pada zaman sekarang ni, kita tak kenal dengan siapa pak kita kawan, kan? Jadi kita tak tahu kita nak pergi buat baik dengan siapa, kan? Nampak? Itu masalah kita lah. Baik. Hadirin mukminin. Okey. Boleh? Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni juga ialah bagaimana para sahabah berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Bukan sahaja mereka mendengar daripada Nabi, tetapi mereka berusaha untuk melakukan apa yang disebut oleh Nabi. Sebab itu Abdullah ibnu Umar ni, dia dengar Nabi kata, siapa yang nak buat baik kepada bapa mereka, buat baiklah kepada kawan bapa mereka. Dia dengar dan dia amalkan benda tu. Yang ni kelebihan Abdullah ibnu Umar. Dia sangat kuat melakukan dan menghidupkan sunnah. Berbeza dengan sebahagian pihak, mungkin diri kita sendiri, yang mungkin banyak dengar tapi nak buat belum tentu. Tapi Abdullah ibnu Umar dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi kata, maka aku buat apa yang Nabi kata. Pasal apa hang buat baik dengan kawan tu? Siapa dia? Dia ini anak kepada bapa dia tu, kawan baik kepada bapa aku. Dan Nabi kata, kalau kita nak buat baik kepada bapa kita, kita buat baik kepada kawan bapa kita. Oleh kerana bapa dia itu adalah kawan kepada Umar bin Khattab, maka aku berbuat baik kepada dia sebagai menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu juga pengajaran kepada kita, bukan setakat kita dengar mengaji itu bagus, tetapi kita kena mencontohi sikap dan perbuatan Abdullah ibnu Umar dengan dia mempraktikkan, mengamalkan, melakukan perbuatan tersebut. Sebab itu bila orang tanya dekat dia pasal apa dia buat baik dekat kawan tu, dia bagi alasan. Alasan dia, bapak kawan tu kawan bapak dia. Dah kalau bapak dia kawan dengan Umar, apa sepasal pula? Sebab dia Nabi yang kata, siapa yang nak buat baik kepada bapak dia, buat baiklah kepada kawan bapak dia. Oleh kerana dia tu kawan kepada bapak aku, Umar, maka Nabi dah suruh macam tu, aku buatlah. Jadi tindakan dia itu, di samping dia sayang bapak dia, tindakan itu didorong oleh suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga dalam hidup kita. Banyak tindak tanduk kita, pasal apa hang buat macam ni? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa lakukan benda ni? Yang ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mendorong kita buat benda tu, yang menggerakkan hati kita untuk melakukan benda itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang boleh kita belajar daripada perbuatan Abdullah ibnu Umar. Orang tanya dia pasal apa dia buat, dia baca sami'tu, aku dengar Nabi kata. Kalau boleh kita pun buat macam ni. Setiap tindakan kita itu mesti ada sokongan hadis.
Pasal hang buat macam ni, aku dengar ada hadis sebut. Pasal hang baca macam ni, aku dengar ada hadis Nabi baca macam ni. Kan? Pasal hang buat kenduri ni, Nabi SAW contoh, balik daripada Mekah. Pasal hang buat kenduri ni, dia kata memanglah orang balik mana-mana buat. Yang ni tak betul ya. Pasal hang buat kenduri ni, dia kata Nabi SAW kalau balik daripada mana-mana perjalanan musafir, terutama balik daripada Mekah, dia akan buat kenduri. Jadi aku pun buatlah. Yang ni baru betul. Sebelum pergi Mekah, orang tanya, hang buat kenduri apa ni? Kenduri nak pergi Mekah. Pasal apa hang buat? Dia kot kampung ngulang ni memang lagu ni kami. Kalau sebelum nak pergi mana-mana kami buat kenduri. Yang ni tak ada apa. Kita kenal lagu tu. Setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita, amalan kita, mesti ada sokongan daripada hadis. Supaya bila orang tanya, pasal apa hang buat macam ni? Pasal apa hang buat macam tu? Kita ada hadis nak baca. Macam orang tanya Abdullah bin Umar, pasal apa hang buat macam tu kat dia? Pasal apa hang bagi keldai? Pasal apa hang bagi serban? Pasal apa hang layan elok sangat? Dia ni tak layan elok pun tak apa, badui ya, bukan siapa-siapa. Tak, dia kawan pak aku. Tak, kalau kawan bapak hang pun kenapa? Sebab dia kawan bapak akulah aku kena layan elok, sebab Nabi suruh. Last sekali dia akan balik kepada siapa? Nabi SAW. Jadi tindakan kita ni, perbuatan kita harian ni, ada tak kita tertanya-tanya atau kita ambil tahu di mana hadis Nabi SAW? Jangan duk buat ya. Kan? Nampak? Okey? Baik, kita pun sambung lagi. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa amalan orang-orang yang hidup bermanfaat dan berguna dan sampai atau bersambung kepada orang yang mati. Nampak? Ini juga boleh dijadikan dalil. Artinya tuan-tuan, sekiranya seandainya ada di kalangan ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan yang telah meninggal dunia, apakah hubungan kita dengan mereka terputus? Apakah tidak ada perkara yang boleh kita lakukan sebagai membalas atau berbakti kepada mereka? Jawapannya tidak putus. Kita kena bagi faham elok-elok, yang mati itu si fulan, tapi kita yang hidup, apakah boleh kita membantu si mati? Boleh. Boleh tak tuan-tuan yang hidup ni nak tolong si mati? Bolehlah. Tuan-tuan masih hidup, tuan-tuan boleh buat. Yang tak boleh buat siapa? Si mati itulah. Ni yang kita pergi mati sama apa? Siapa? Kan? Jadi bila dia mati, doalah untuk dia. Bacalah Quran untuk dia. Sedekahlah untuk dia. Istighfarlah untuk dia. Wakaflah untuk dia. Banyak benda boleh buat. Hajikan dia. Umrahkan dia. Apa lagi? Puasakan untuk dia. Bayar kalau dia ada nazar-nazar apa. Oh, banyak tuan-tuan boleh buat kat orang mati kan? Artinya tidak putus, tidak berhenti. Tidak berhenti amalan untuk kita balas atau amalan untuk kita bantu si mati. Kan? Tak putus. Nanti kita tengok. Saya nak bawa beberapa dalil supaya benda ni jelas kepada kita dan mengelakkan berlakunya kekeliruan. Okey? Bukan kata siapa yang mengikuti ataupun mendengar kuliah-kuliah kita ni memang dia jelas lah. Sebab itu banyak benda dia buat untuk orang mati ni. Tapi benda hak Nabi tak buat tu dia tak buat lah. Kan? Antaranya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas, kata dia, anna Sa'ad ibn Ubadah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Dia kata, Abdullah bin Abbas kata, Sa'ad bin Ubadah ni mak dia mati. Ummuhu, maknya, ibunya mati.
wa huwa ghaibun anha, dalam keadaan dia tak ada di sisi mak dia. Ghaib, mungkin dia duduk di luar ke, pergi perang ke, pergi meniaga ke, apa ke, mak dia mati, dia tak ada sempat jumpa mak dia. Faqala ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah ni anak yang bagus, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua dia. Ini penting, saham yang besar ni. Nampak? Dia kata, inna ummi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku, ummi, makku, tuwfiyat wa ana ghaibun anha, mak aku telah mati dan aku tidak ada di sisi dia. Tak sempat nak jumpa dia, dan dia pun tak pesan apa-apa. Okey? Ni banyaklah kan anak-anak kita duduk luar, kita mati tak ada nak jumpa. Cuma dia kata, dia tanya Nabi, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, bermanfaat tak? Dia tanya, adakah bermanfaat untuk arwah ibu dia ni sekiranya dia bersedekah bagi pihak ibunya? Nampak? Dia pergi tanya tu, kalau dia bagi sedekah, pahala dapat tak pada mak dia? Soalan nak bagi mudah tuan faham, dia pergi tanya, lah ni mak dia tak pesan apa? Kalau mak dia pesan, yang tu amalan siapa? Amalan siapa? Amalan dia lah si mati tu. Yang ni mak dia tak hafal. Sebab itu di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, kalau si mati tu wasiat korban sebelum dia mati, dia kata saya berniat nak buat setumpuk, atau kalau saya mati saya nak buat satu bahagian lembu, yang tu tak ada khilaf, kena buat. Yang khilaf tang mana? Dia tak habang tapi anak nak buat, boleh ke tak? Di sisi mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Contoh, satu ramai dia kata, tu imam, satu tumpuk, nama siapa? Nama mak saya. Mak hang bukan mati dah? Ya, mati dah, saya nak buh nama dia. Di sisi mazhab Syafi'i tak boleh, tak sah. Dia kena, takkanlah pergi tanya, dia kena apa? Dia kena wasiat. Melainkan dia kata sebelum dia mati ni, dia dah tulis sikit, dia dah siap lah sampul ni, dia dah isi borang dah, tapi dia mati tak ada mai bagi kat tu imam. Kami buka-buka dalam envelope ni, ada borang, ada duit. Yang tu tak apa. Boleh tak kita nak buat bagi pihak mak yang mati ni tanpa wasiat, arahan daripada dia? Khilaf di kalangan fuqaha. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Boh tak boleh dengan boleh tu apa dia? Boh nama orang mati, boleh tak? Bagi mudah faham, sekejap lagi dia tak faham. Boleh tak boh nama orang mati dalam tumpuk tu? Kalau dia pesan, boleh. Kalau dia tak pesan, khilaf. Lepas tu macam mana nak buat? Nak bagi boleh tak macam mana? Boh nama orang hidup, niat pahala untuk si mati. Apa beza dengan hak tadi? Tadi boh nama si mati, yang ni boh nama kita si hidup. Boh nama kita si hidup, tapi kita niat pahala untuk yang tu boleh. Yang tu tak ada isu. Sebab apa? Siapa yang buat korban? Kita yang hidup. Yang kita nak bagi kat si mati apa dia? Pahala. Tapi yang kita bincang tadi ni, siapa yang buat korban? Si mati. Boleh ke tak boleh? Kalau dia pesan boleh, kalau dia tak pesan, di sisi mazhab ni tak boleh. Mazhab lain ada kata boleh? Ada.
Kita ambil hak mazhab boleh lah. Geng pengurusan mungkin dia nak ambil mazhab boleh. Dia kata yang ni senang lah bagi juga tumbuk. Baik. So tak apa. Lah ni kita cerita hak yang orang tak khilaf. Sedekah. Tengok dia kata apa? Dia kata ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Kalau saya pergi sedekah, duit saya ni, bukan duit dia, duit saya. Saya nak pergi sedekah untuk dia. Artinya apa ni? Kirim pahala. Tuan dengar bagi jelas. Kirim pahala ni. Artinya kita nak pergi hantar pahala pergi kat mak kita. Boleh tak? Boleh. Pasal Nabi kata boleh. Naam. Lepas tu pasal apa yang tak bagi orang baca Quran tulis 30 juzuk, 20 juzuk, RM5, RM20 tu pasal apa tak boleh? Ini kita nak habaq pasal apa tak boleh. Kita dah habaq banyak kali dah. Hadis ni kadang-kadang depa pi tempek atas borang tu. Betul tak? Tuan-tuan, hadis ni kalau silap faham, dia akan jadi lesen untuk mereka pergi jual pahala tu lah. Maka sampailah pada tuan-tuan borang buat tahlil, borang buat apa? Baca Quran, lepas tu duit. Okey. Pertama. Ni dia benda ni kita duk bincang lama dah, tapi cuma tuan-tuan nak kena bagi jelas. Okey. Nombor satu, yang ni kes apa? Kes sedekah duit. Yang mereka duk buat tu, ambil upah baca Quran tu, dengar, ambil upah baca Quran tu, yang pertama, pahala baca Quran sampai dak kepada si mati, tang tu khilaf. Ni saya nak cerita bagi amanah ni, nak cerita hak boleh pun nak cerita, hak tak boleh pun nak cerita. Pahala kita baca Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanur Rahim. Ya Allah, kalau ada pahala aku nak bagi pada mak aku, arwah mak aku. Sampai ke tak? Ada dua kata. Satu kata sampai, Ahmad bin Hanbal. Mazhab Ahmad kata sampai, mazhab Syafi'i kata tak sampai. Okey. Tak apa. Tak payah penin. Kita ambil hak kata sampai. Sampai ke tak? Sampai kadang pahala bacaan tuan-tuan mak mati malam tu, tuan-tuan baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul, baca apa semua sampai habis kan? Lepas tu, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah ada pahala daripada bacaan Al-Quranku yang aku baca tadi, maka aku menghadiahkan pahala itu kepada arwah ibuku, arwah isteriku. Sampai ke tak? Mazhab Syafi'i kata tak sampai. Mazhab Ahmad kata sampai. Okey, kita nak ambil hak mana? Kita ambil kata sampai. Tak mau berkelahi. Kita ambil sampai. Pasal mereka kata sampai, kita pun kata sampai. Sampai maknanya kalau ada pahala. Pasal pahala ni bukan kerja kita. Satu huruf apa? 10. Tapi yang tuan-tuan baca tu confirm 10. Confirm ke tak? Kalau confirm misalkan Alif Lam Mim, kira malam tu ada 700 huruf baca. 700 kali 10, 7,000. Habang kat ni 7,000 dah hantar kat mak hang ni. Oh, hebat. Okey, tak apalah, kita kira sampai. Kita kira sampai. Yang kata sampai tu, okey. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Apa bukti ikhlas? Macam mana nak ikhlas? Ni, tuan-tuan mayang ni siapa banyak duit? Mayang maghrib asal boleh RM1? Ha? Mayang maghrib asal boleh RM1? Mai buat apa? Dah tak boleh duit, mai buat apa? Pasal ikhlas. Sebab itu tuan-tuan confirm ikhlas.
Saya tak tentu. Saya dibayar. Mai saya ni dibayar. Tuan-tuan mai tak bayar. Tuan-tuan saya dah ikhlas pasal apa? Memang tak ada niat apa. Memang tuan-tuan meh mayang ni betul-betul nak meh mayang. Saya yang mai ni kalau tak sabit giliran malam ni, saya tak mai macam ni. Tak kegila nak macam ni. Lepas tu kalau orang pergi mayang, itu ustaz mai buat apa macam ni? Sama tak? Tak. Hati hak tu ikhlas. Okey. Jadi nombor satu, dia mesti tak ada upah. Tapi bila kita tengok dalam borang tu, dia berupah. Bila berbayar, artinya dia tak ikhlas. Ha? Dan Nabi SAW sebut dalam Quran, dalam hadis, iqra'ul Quran was'alullah. Kamu bacalah Quran dan mintalah pahala kepada Allah, kerana akan datang kepada satu zaman manusia baca Quran dan dia minta kepada manusia. Nabi kata akan sampai di satu zaman manusia baca Quran, dia pergi minta duit ke orang. Nabi kata ni 1400 tahun dulu. Jadilah ni. Orang baca Quran pergi minta duit. Bulan puasa paling banyak. Ada lagi nak mahal, pakej khatam di Ngulang mungkin RM25. Tapi kalau pakej khatam di Mekah, ni hang ambil duit ni nak pergi khatam di mana? Nak pergi khatam di Masjidil Haram, 250. Semua duit. Okey. Tu nombor satu. Okey. La dia cah macam mana? 10 juzuk agak lain. 20 juzuk agak lain. 30 juzuk agak lain. Tuan-tuan, kita bayar ni benda confirm dapat ke tak? Kita bayar ni benda confirm dapat. Dia kata aku nak pi candak sotong. Hang mau tak? Okey, bawa mai 2 kilo. Kita tak bayar lagi lah, dia bawa mai dulu, ada barang kita bayar. Okey. Pahala ni yang kita duk pi bayar ni, siapa pi duk confirm kata boleh? Tuan-tuan nampak? Yang ni 10 juzuk 200, 30 juzuk. Ini menunjukkan bahawa dia telah menjamin akan dapat pahala. Oleh kerana dia tahu pahala tu confirm, maka dia pun cah ikut juzuk. Okey. Tak apalah, nak bagi boleh juga ni. Nak tolong bagi boleh. Pasal dia marah saya nak tolong bagi boleh. Nak buat macam mana? Ikhlas hati. Jangan minta. Jangan minta, jangan habaq. Baca sengak-sengak. Katalah saya mati, tuan-tuan nak hantar kat saya. Baca sengak-sengak. Jangan duk habaq kat siapa. Tiba-tiba mungkin dah ada orang nak bagi. Kan? Dia kata nak bagi. Dia kata, ni saya gua hati nak bagi. Saya tak mau. Dia nak bagi juga, yang tu cerita lain. Pasal kita tak minta. Boleh tak kita nak ambil? Itu kita terpulang lah. So kita tak ambil, kita tak mau, kita tak cah, kita baca ikhlas. Tapi kalau dia nak bagi, okey. Baik. Tuan-tuan biasa pergi kenuri mati. Tak biasa pergi tak biasa pergi kira lemah. Malam ke berapa ramai? Malam ke berapa? Malam ketiga mana? Pasal apa? Pasal malam ketiga lah malam penghabis nasi. Tu dia orang yang pelih tapi tak tahu mana-mana. Malam ketiga malam penghabis nasi. Malam pertama selalu tak ada nak buat apa, biskut. Orang tak apa nak ramai. Ayak teo dengan biskut mayat tu, itu yang muncul biskut mayat tu. Malam kedua bihun, malam ketiga tu yang sakar tu. Malam tu dia menunggu meneram. Cuba tuan-tuan orang baca 30, tuan-tuan baca 30 juzuk, kita tak tahu bila nak baca juzuk. Tiba-tiba orang mai bagi RM25. Letih tak? Membayar. Tu pun duk habaq kami ikhlas. Ikutlah nak bagi nyak mana pun. Tak bagi pun tak apa. Kan? Tak tahu mengamuk ada. So saya nak habaq yang buat bisnes tu, tang tu problem dia. Bukan kita masalah nak dia nak baca tu, dia nak baca tak apa.
Pasal tu ada orang telefon, dia kata mak dia mati malam ni nak baca. Baru ni YB Azizan, isteri dia mati, dia mesej saya, dia tanya, dia nak baca keluarga dia. Saya kata baca, tak ada masalah. Anak beranak dia nak baca, tidak ada masalah. Anak beranak, suami teringat kat isteri nak baca, lepas tu doa kalau ada pahala, istighfar untuk isteri meninggal, silakan. Kita tak pernah kata tak boleh. Cuma yang kita tentang, yang kita kata tak boleh mempergunakan ibadat itu untuk apa? Duk buat duit. Yang tu yang kita kata tak boleh. Bukan kita masalah nak baca tak baca tu, kan? Baik, hadirin mukminin. So dia kata qala fa inni ushhiduka anna haiti al-mikhras sadaqatun 'alaiha. Dengar. Dia kata Rasulullah kata kalau hang sedekah untuk mak hang dapat pahala untuk dia. Dia kata kebun yang sedang berbuah itu aku wakafkan di atas nama ibuku. Terus dia bagi. Jadi mak dia dapat tak? Mak dia dapat. Siapa yang sedekah? Si anak. Walaupun hadis ni menyebut anak, tetapi dia juga merangkumi sesiapa sahaja yang buat untuk si mati. Nampak? Baik. Hadis yang saya baca ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahih dia. Okey. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh buat? Banyaklah yang dinyatakan oleh para ulama. Kita boleh berdoa. Doa. Pasal tu bila mati bukan tak buat apa. Dia berkata depa ni mati tak buat apa, senyap sunyi. Tak. Buat tapi dengan cara yang diajar. Malam kematian tu bila kita balik lepas maghrib, anak-anak lepas bayang doa. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah ibuku menjawab soalan, lapangkanlah kuburku. Baca doa. Kenapa kita nak tunggu orang mai? Lalas sekali depa tu mai, yang anak-anak tak tahu pergi mana. Mana dia anak-anak depa? Mana pi anak-anak si mati ni? Pergi mana? Duk harap ke orang baca. Yang depa tu baca lebih kurang bukan mak depa. Kan? Lama kalau dengar lagu ni. Bacakah. Semua tu akal dalam pakit dia. Perlih alhamdulillah. Kita bukan tak bagi orang buat kenduri, kita kempen orang buat kenduri. Suruh orang buat kenduri. Orang buat kenduri kita galakkan, sedekah pun kita galakkan. Tapi kita tak mau yang mana tak ada dalam agama ni, jangan tak buatlah. Kenduri mati ni. Dia kata saya nak sedekah ustaz untuk mak saya. Tak ada masalah, boleh. Macam mana nak buat? Banyak cara nak buat. Pergi order mana-mana kedai. Mak dia mati katalah petang tadi. Dia pergi order. Kan? Dia pergi order mana-mana kedai. Dia Tok Imam malam ni ada kuliah? Ada. Amai mana malam ni? Ada 100 orang. Okey, tak apa. Saya nak pergi hantar nasi 100. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Pasal buat tak buat? Lepas tu kita yang dapat, adakah itu kenduri arwah dah? Itu kan kenduri arwah. Itu dia nak sedekah di atas nama mak dia. Dan kita pun tak minta. Tok Imam tak payah telefon. Tak hantar apa malam ni? Mak mati tadi. Amboi, yang Tok Imam pun lebih pada lintah darat. Yang Tok Raya. Tak ada apa. Orang banyak duduk atas rumah dia tanya dah. Nak buat sup ke? Nak buat masak asam? Apa ni? Kan? Dia nak sedekah tak apa. Ataupun mungkin dia kalut 2-3 hari lepas tu. Kan? Ataupun mungkin orang bagi duit khairat kematian banyak. Mereka pun tak apa nak guna sangat duit tu. Nak buat apa ni? Pi buat apa-apa untuk si mati. Walaupun duit khairat kematian tu tak gaduh pusaka. Duit tu boleh ambil. Orang main rumah main tengok mak kita bagi duit banyak. Kita semua dah ada kerja, tak mau duit tu. Tapi payah kalau orang tak mau duit ni. Tidak. Tak apalah, kita cerita buat berlakon pilah. Ni berapa depa bagi kat mak kita? Tak tahulah, tapi penuhlah 7 jak ni. Tu dia. Semua duit 50. Kira dia kata pasal cuti lama. Buka sampai 6 hari baru habis. Tu dia. Kan? Kira-kira ni ada 1,500. Nak buat apa ni? Tak gaduh faraid. 1,500 ni nak buat apa? Pilah sedekah di atas nama si mati. Pasal si mati tu masa hidup kita tahu jarang sedekah. Genggar apa? Itu pun kalau dia hidup dia tak bagi.
Kalau dia hidup, dia kata duit tu simpan lah, sakit demam. Tak ada, sakit mati dulu. Orang tua-tua dia suka bagi alasan, tak payah sedekah lah, tahu sakit demam. Lah ni tak sakit, tak demam dah, mati terus. Pasal itu, bagilah sedekah, infak, wakaf. Ini yang kita nak bawa. Kan? Ni yang duk rakam kat saya ni. Mereka juga perlukan bantuan, sumbangan. Bagi duit pada mereka, supaya mereka boleh rakam, ramai orang boleh dengar. Kan? Mereka ni semua sukarelawan. Bukan ada gaji orang bayar. Di atas sumbangan tuan-tuan, untuk menyebarkan dakwah ni. Baik. Kemudian kita doa pada si mati. Doa ni, doa. Anak-anak doa. Nak doa apa ustaz? Doalah bagi mak hang, minta Allah ampun dosa, bagi dia duduk dalam kubur tu cerah, terang, lapang. Kan? Sebut. Anak minta. Lagi mustajab. Kan? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang kemudian, yang hidup, mereka berdoa kepada orang yang dah mati. Nampak? Quran kata. So, antara perkara yang paling mustajab, tak ada khilaf, tak ada ulama yang kata tak sampai, tak ada ulama yang kata tak ada apa, tak ada manfaat. Semua kata bermanfaat. Doa. Pasal apa kita tak doa? Pasal apa kita nak suruh orang doa, nak harap orang doa? Kita anak, kita isteri, kita suami, kita doa. Apa pasal tu orang duk tuduh tak buat apa, tak baca apa, tak betul. Tapi cara kita tu, cara yang berbeza. Baik. Depa doa apa itulah yang tuan-tuan duk baca, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan kami dan orang yang telah pergi mendahului kami di dalam iman. Termasuklah arwah-arwah semua tu, isteri kita, anak kita ke siapa ke, dan janganlah jadikan di dalam hati kami dengki kepada mereka. Kita minta Allah ampun mereka dan kita tak dengki di atas nikmat yang mereka dapat, kan? Baik. Okey. Berikutnya. Demikian juga. Ni ada satu orang dalam hadis yang lain daripada Aisyah. Juga dia kata sedekah. Aisyah kata datang satu orang laki-laki, dia kata inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Dia kata telah mati mak dia dalam keadaan mak dia tidak berwasiat, walam tusi, mak dia tak wasiat. Wa inni adhunnuha law takallamat la tasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha waliya ajrun. Dia kata mak dia mati tak ada wasiat, sama macam Sa'ad bin Ubadah tadi. Cuma dia kata apa? Dia kata adhunnu, aku rasa, saya sangka kalau dia nak wasiat, dia akan wasiat untuk sedekah. Tapi dia tak sebut. Tapi dia rasa ya adhunnu, tak apalah. Tak payah duk fikir dia nak kata tak kata. Lah ni saya nak buat. Bila dia nak buat, dia tanya dekat Nabi, waliya ajrun tasaddaqtu anha waliya ajrun, adakah apa dia akan dapat pahala jika saya bersedekah bagi pihak dia? Faqala, kata Nabi, na'am. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ni dia beza sikit dengan Sa'ad bin Ubadah, tapi kes yang sama. Nabi kata dapat. Bahkan kita yang bagi tu of course lah dapat. Kita yang buat tu dapat lah. Mak kita yang mati atas niat untuk dia pun dia dapat. Berkata para ulama pada menyatakan tentang bersedekah kepada si mati, ia adalah termasuk perkara yang bermanfaat kepada si mati. Sebagai contoh, dia berwakaf dengan mushaf Al-Quran atau berwakaf dengan selainnya, seperti dia menggalikan perigi, menanamkan pokok dari hartanya ketika dia masih hidup dan selepas matinya. Maksudnya semua yang dia buat ada bahagian dia. Yang kita buat untuk dia ada bahagian untuk dia. Boleh. Kemudian kita boleh melaksanakan haji. Ini juga boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Buraidah radhiyallahu an, satu orang wanita datang bertanya kepada Nabi SAW, innaha lam tahuj qat, mak dia mati dalam keadaan tak buat haji. Afa ahuj anha, apakah boleh kalau saya buat haji untuk dia? Perempuan ni mai tanya, mak dia mati tak buat haji, boleh tak dia nak buat? Nabi kata, na'am hujji anha, boleh kau buatlah haji untuk dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam
At-Tirmizi. Jadi nampak tak? Ada tak banyak cabang tak? Sedekah, wakaf, haji. Banyak ni kalau kita nak baca. Poin dia apa? Adanya hubungan orang hidup dan orang mati. Azan, sekali lagi saya buat kesimpulan sikit daripada hadis-hadis yang kita baca ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Bismillah. Kita ambil satu hadis. Kau tengok. Wa an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an. Daripada siapa? Abu Usaid. Abu Usaid. Malik, nama dia Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Faqal, dia kata, ya Rasulullah, dia cerita, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi ni, Abu Usaid ni, dia cerita satu hari kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki daripada Bani Salimah. Dia ni yang tanya, lelaki daripada Bani Salimah ni, dia tanya Nabi. Masa tu Abu Usaid ni ada sekali. Dia kata, hal baqiya min bir abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Dia kata, adakah lagi peluang untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya
selepas mereka berdua mati. Ada tak perkara, benda yang boleh saya buat lepas mereka mati? Kan? Apa yang boleh saya buat? Okey. Faqala na'am. Nabi kata, ya, boleh. Ini satu kelulusan yang besar. Ini satu perkara yang penting. Nabi kata, walaupun dah mati, masih ada perkara yang boleh, amalan yang boleh. Antaranya apa dia? Nombor 1, as-salatu alaihima, doa kepada kedua mereka. As-salah ni semayang. Semayang ni ada faham semayang jenazah, ada yang tafsir doa. Sebab salat ni asal perkataan doa. Jadi berdoa untuk mereka berdua. Nak doa apa? Habis tak arti sangat, doalah doa yang popular tu, yang Quran ajak tu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Kan? Habis baca yang tu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, engkau beristighfar untuk mereka berdua. Astaghfirullah, ataupun ya Allah ampunkanlah kedua orang tua aku. Istighfar, beristighfar untuk meminta ampun untuk mak ayah. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, melunaskan, menunaikan, memenuhi segala janji dan nazar yang telah mereka buat. Wa infaz, apa mereka duk berjanji dengan siapa mereka mati tak dan nak buat kenuri ke, nak bagi apa ke, kita tahu kita kena penuhi. Kita kena penuhi. Itu termasuk daripada amalan kebaikan selepas mati. Wa infadhu ahdihima, menunaikan janji. Kan? Tunaikan janji. Janji ditepati, bukan dicapati, apa kata kan? Baik. Yang keempat, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, pi sambung silaturahim dengan adik-beradik yang depa berkelahi. Ada masa depa hidup depa berkelahi? Mesti ada. Depa pesan apa? Kalau aku mati, hang tak payah duk habaq kat paluh hangpa. Abang dia lah. Yang tu memang duk ada, jenis tak abang. Yang anak ni pi bendui, tak abang sungguh. Pasal apa? Bagi memenuhi titah perintah orang mati, bagi memenuhi hasrat orang mati, kita jangan duk habaq. Ni dia pesan tu benda yang salah, kita tak payah duk turut lah. Habaq lah. Ni Pak kami dah mati ni. Berkelahi apa lama-lama, mai lah tengok. Kan? Kita pergi, cara kita nak tebus, cara kita nak selamatkan bapa kita yang berkelahi dengan adik-beradik dia ni, dengan siapa ni, kita pi minta maaf dan kita pi sambung balik. Berkelahi adik-beradik ni biasalah tuan-tuan. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula adik-beradik, kan? Jadi dia memang tak bercakap lama dah dengan abang dia, dengan adik dia, kenuri pun tak pi apa semua, dia mati. Kita pi perapat balik, pi sambung balik, pi perelok balik, kan? Kita jangan pi teruskan pula. Kita jangan pi sambung pula, kan? Macam mana ni kita nak apa? Tak, bapa kita sampai ke mati dia tak maafkan, kita pun jangan maafkan. Sakan, kan? Dendam kesumat dia panggil. Tak, kan? Kita pi sekurang-kurangnya benda itu bolehlah meringan dan menebus kesilapan dan kesalahan bapa kita yang memutuskan silaturahim, kita menjadi penyambung. Berat no? Okey. Dan yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Apa dia? Wa ikramu sadiqihima, memuliakan rakan-rakan baiknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya ada 5 benda kita boleh buat di samping yang campur-campur tadi ni lah, kan?
Doa, istighfar, penuhi janji, tunaikan nazar, sambung silaturahim dengan adik-beradik yang dia pergi berkelahi, memuliakan kawan-kawannya. Nampak? Baik. Itulah hadis yang kita baca pada malam ini, insya-Allah. 2 minggu lagi kita akan sambung. Hadis malam ni berhenti kat siapa? Berhenti dekat Pak. Saya sebut sikit yang 2 minggu lagi kita nak baca. Buka hadis ni, buat baik kat kawan Pak, buat baik kat adik-beradik Pak. Minggu satu lagi, buat baik dekat kawan bini. Bini kita mati, dia ada kawan-kawan dia. Cara kita nak buat baik pada bini kita tu, kita pergi buat baik kat kawan-kawan dia. Dia dah faham ke tu? Dia dah faham ke tu? Ni ada hadis ni, Nabi buat baik pada kawan-kawan Khadijah. Dalam hadis ni kata apa? Dalam hadis ni kata bila Nabi sembelih kambing, Nabi akan kata apa? Nabi sembelih kambing, Nabi akan kata, pi bagi kat kawan-kawan Khadijah. Nabi teringat kat Khadijah, Nabi pi bagi kat kawan-kawan dia. Tapi hak tuan-tuan kata tu pun taklah salah sebenarnya. Cuma pah mati semua pakak berani lah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.